Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang mihrab yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini, tanpa kita melengahkan masa, kita teruskan bacaan Al-Quran, sambungan daripada surah An-Nahl, muka surat 281 ayat yang ke-119 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna
ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati.
hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin muslimin dan muslimat seluruh sahabat-sahabat peserta daurah Mihrab Al-Quranul Karim, siaran kajian Asma'ul Husna. Marilah sama-sama kita mulakan kajian kita ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita meneruskan kajian Asma'ul Husna yang siri yang ke-61.
siri yang ke-61 di bawah tajuk Allah yang bersifat As-Sami'. As-Sami' ini hadirin sekalian merupakan Asmaul Husna yang ke-26. Masya Allah. Sedar tak sedar kita telah pun membedah 26 kajian tentang Asmaul Husna dan masuk kepada siri yang ke-61 siri. Baik, hadirin sekalian, seperti biasa, Ustaz akan peringatkan kita semua dengan beberapa peringatan mesra. Pertama sekali, Ustaz mohon supaya tuan-puan share, viral, like akan program ini. Sebarkan ke seramai mungkin teman-teman yang lain agar mereka juga insya-Allah mendapat manfaat yang sama, dan kita yang menyebarkan kebaikan ini juga akan memperolehi pahala jariah di sisi Allah. Selain kita memberikan star sebagai sumbangan infak kita kepada Madinatul Huffaz. Ustaz ingatkan sekali lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih, yang bermaksud barang sesiapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, pendaftaran kemasukan program Malaysia Menghafaz Al-Quran MMQ masih dibuka sehingga sekarang. Tuan-puan dialu-alukan mendaftar, terbuka kepada semua peringkat usia, kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas. Selain itu, pendaftaran untuk kemasukan ke Mahad Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz juga sedang dibuka sekarang ini, sama ada untuk ke tingkatan 1 ataupun fast track tingkatan 4. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz mengalu-alukan penyertaan dan pendaftaran anak ke cucu ke tuan-puan untuk masuk belajar di Mahad Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz di Gombak. Belajar kat sana, menghafaz Al-Quran, belajar akademik, belajar subjek agama, belajar kepimpinan, belajar pembentukan akhlak, sama ada daftar anak bagi kemasukan tingkatan 1 ataupun untuk fast track SPM yang bermula daripada tingkatan 4. Ya, tuan-puan boleh rujuk dalam website kami, dalam Instagram kami, dalam Facebook kami, Tahfiz Madinatul Huffaz. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kembali kepada bicara kita pada pagi ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat As-Sami'. Apa maksud As-Sami'? Bahasa mudahnya ialah As-Sami' ini ialah Allah yang maha mendengar, memerhatikan dan memahami. As-Sami' adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ia merupakan salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah-indah. Maknanya apa dia? Kalau kita nak tahu dan nak mengenali Allah, Allah ni macam mana ya? Maka jawapannya ialah Allah ni Tuhan yang bersifat As-Sami', yang maha mendengar, maha memerhati, maha cakna, maha prihatin kepada kita. Ini semua masuk di bawah tajuk As-Sami'. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mari kita terlebih dahulu merujuk kepada beberapa potong ayat Al-Quranul Karim tentang Allah Subhanahu wa taala yang bersifat As-Sami'. Pertama ialah merujuk kepada surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Maha Suci Allah
Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini hadirin muslimin dan muslimat sekalian menceritakan kisah masyhur, ialah kisah Isra' dan Mi'raj. Namun terlebih dahulu mari kita melihat kepada ayat ini, iaitulah di hujung ayat Allah menyebut huwa as-sami'u. Allah itu Tuhan yang Maha mendengar, al-basiru lagi Maha melihat. Kalau kita mengkaji Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana sifat Allah yang bersifat as-sami' di dalam Al-Quranul Karim sentiasa akan bergabung ataupun berkembar dengan sifat-sifat Allah yang lain. Contoh di sini, as-sami'u al-basiru. Allah yang Maha mendengar, lagi Allah Maha melihat. Dia tidak ada ayat yang semata-mata berhenti setakat as-sami'. Bahkan ada sambungannya. Contohnya kita akan lihat ayat as-sami'ul basir, as-sami'ul alim. Contohnya ialah kalau kita mengkaji, melihat kepada surah Yunus ayat 65, tuan-puan, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini contohnya Allah menggabungkan as-sami'u dengan al-alim. Maha mendengar, al-alim Maha mengetahui. Kalau sebelumnya as-sami' Maha mendengar, al-basir lagi melihat. Kenapa berlakunya penggabungan menjadikan satu Asmaul Husna kepada dua, As-Sami' Al-Basir, As-Sami' Al-Alim? Wallahu a'lam. Namun antara jawapan yang boleh kita kesan di sini ialah kesungguhan di pihak Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Maknanya apa dia? Allah nak beritahu, wahai manusia, aku ni Tuhan yang Maha mendengar, bukan sekadar mendengar tapi boleh melihat lagi. Macam kita dengan anak kita lah. Okey, katakanlah suatu masa anak kita melakukan mistake. Contoh, na'udzubillah, dia mencuri duit kita. Kita panggil dia, okey, betul tak kamu mencuri duit ayah? Oh, dia tak mengaku. Tiba-tiba kita kata, macam mana tak mengaku? Aku sendiri yang mendengar tapak kaki kamu berjalan masuk dalam bilik aku. Prak. Mendengar masuk dalam bilik. Aku sendiri yang melihat, mata sendiri yang melihat kamu mengambil duit abah ini. Jadi, as-sami' kita beritahu, abah sendiri yang mendengar tapak kaki kamu prak. Pergi ke meja abah, konon-kononnya nak pergi ambil duit, dan abah sendiri yang al-basir, yang melihat kamu sendiri yang mengambil duit tersebut. Jadi bukan sekadar mendengar tapi melihat sama. Nah, begitulah kuatnya kita nak membuktikan atas apa yang kita dakwa. Demikian juga Allah Azza wa Jalla. Allah hadirkan aku ni as-sami', Maha mendengar. Bukan sekadar mendengar, tu dia al-basir, lagi melihat. Pada ayat yang lain, aku ni as-sami', Maha mendengar. Bukan sekadar mendengar, al-alim, bahkan Maha mengetahui. Maka berganda-ganda Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya, maka berganda-gandalah keyakinan kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah, pasrah kita kepada Allah. Kalaulah si anak tadi dah hayah sampai ke pekat keluarkan kenyataan, aku sendiri yang mendengar tapak kaki kamu masuk dalam bilik ambil duit, aku sendiri yang melihat kamu sendiri ambil duit. Nak kata apa? Pasrah sajalah, terima sajalah.
Maka begitulah kiranya hadirin muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan sifatnya kepada kita semua. Dan inilah yang selalu Ustaz sebut bahawa kita tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, pada bila-bila masa kita tidak diberi peluang untuk mengenali Allah dengan zat. Allah ni macam mana, gemuk kurusnya, putih hitamnya, tinggi rendahnya, gelap cerahnya, jalan macam mana, makan minum macam mana, tidur bangun macam mana, sembang macam mana, na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak sama sekali boleh mengenali Allah dengan zat semeka rupa. Sebab apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah selama-lamanya tidak sama dengan makhluk. Habis tu macam mana nak kenal Allah tuan-puan? Bukankah kita belajar tak kenal maka tak cinta? Oh tak, ada medium lain, ada cara lain untuk kenal Allah. Jawapannya caranya belajar Asmaul Husna. Maka kita pun belajarlah daripada satu demi satu, satu demi satu. Allah itu bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampailah kepada pagi ini As-Sami. Oh, Allah itu maha mendengar, Al-Basir lagi maha melihat, Al-Alim lagi maha mengetahui. Nah, kenal juga, kenal melalui sifat-sifat Allah yang juga dikenali sebagai Asmaul Husna. Baik, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, maaf jika sekiranya ada gangguan suara ya, sebab ada sedikit renovation berlaku di luar sana, jadi bunyi kongkang-kongkang tu. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Ustaz ingin menyebut tentang implikasi. Ada 5 implikasi ataupun 5 faedah, 5 benefit, 5 kebaikan sekurang-kurangnya yang terhasil apabila kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita nak ubah sikit. Kalaulah tak kenal maka tak cinta, maka sekarang kita kata bila kita mengenali Allah yang bersifat As-Sami', ada 5 feedback, 5 benefit, 5 kebaikan sekurang-kurangnya akan terhias dalam kehidupan kita, menjadikan kita semakin bertauhid, menjadikan kita semakin berakhlak dan seumpamanya. Apakah 5 perkara tersebut? Baik, mari kita bahas satu demi satu. Ini adalah kebaikan, manfaat daripada kita memahami Asmaul Husna, Allah yang bersifat As-Sami'. Pertama apa dia? Okey. Pertama ialah kaitan dengan makbulnya doa. Kaitan dengan makbulnya doa. Oh ya, sebelum Ustaz membahaskan tajuk ini, izinkan Ustaz undur seketika slide Ustaz ni. Baik. Nah, mungkin tuan-puan tanya soalan, Ustaz, kenapa contohnya pada ayat Al-Isra, ayat pertama ni Allah gabungkan As-Sami'ul Basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat, sedangkan yang saya kata tadi, okey, kaitan dengan makbulnya doa itu As-Sami'ul Alim, As-Sami' maha mendengar, Al-Alim lagi maha mengetahui. Tadi As-Sami'ul Basir. Apakah main suka-suka Allah Ta'ala tak begitu sahaja tanpa ada hikmah yang tertentu? Jawapannya tidak. Kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, setiap patah ayat Al-Quranul Karim memiliki signifikasi yang tersendiri, memiliki matlamat yang tersendiri, memiliki maksudnya yang tersendiri. Sebab itulah nanti insya-Allah sampai satu masa Ustaz akan membicarakan satu tajuk tentang sains Al-Quran. Sains Al-Quran. Sains ini bukan dengan maksud S-C-I-E-N-C-E. Sains itu adalah sains. Tapi S-I-G-N. Sains, tanda Al-Quranul Karim. Jadi, sains Al-Quran ini adalah kehebatan dan mukjizat Al-Quranul Karim. Maka di antara salah satu sains Al-Quran, S-I-G-N, ialah
bahawa setiap susun kata ayat Al-Quranul Karim itu ada munasabatnya, ada latar belakangnya, ada sebab musababnya. Baik, contoh. Surah Al-Isra ayat 1 ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini menceritakan tentang kisah Isra' Mi'raj. Apa maksud Isra'? Berjalan pada waktu malam. Apa maksud Mi'raj? Iaitulah naik daripada bumi ke langit. Dalam cerita Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla daripada Masjidil Haram di Mekah ke Al-Masjid Aqsa di bumi Palestin. Itu namanya Isra' Mi'raj. Isra' makna Mi'raj dinaikkan daripada Masjid Aqsa, dipaca naik sampai ke langit, kemuncaknya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka itu namanya Mi'raj. Baik, itu satu cerita. Seterusnya, bila balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj tu, keesokan paginya kecoh di Mekah. Abu Jahal biasalah pergi jumpa dengan Nabi yang sedang bersandar di tepi Kaabah dan tanya, "Ya Muhammad, hal laka min khabar?" Wahai Muhammad, hari ini ada cerita baru ke? Kamu kan sentiasa duk sembang, kamu ni Nabi, kamu ni Rasul, terima wahyu daripada Jibril. Ada saja cerita-cerita baru kamu. Pada pagi ni ada cerita baru tak? Nabi kata ada. Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi aku sendiri berpengalaman. Cerita apa? Cerita Isra' dan Mi'raj. Maka Abu Jahal pun kerah seluruh penduduk Mekah supaya Nabi menceritakan cerita Isra' dan Mi'raj itu kepada masyarakat di Mekah. Sebab itulah tuan-puan, orang pertama yang sambut majlis sambutan Isra' Mi'raj ni Abu Jahal tahu. Abu Jahal yang panggil masyarakat di Mekah berkumpul di tepi Kaabah untuk mendengar cerita Isra' dan Mi'raj. Tetapi nawaitu Abu Jahal bukan baik. Nawaitu Abu Jahal dia pasang strategi, cerita ni pelik sangat, tak masuk di akal. Maka dengan harapan Abu Jahal, bila Nabi bentang cerita Isra' dan Mi'raj ini, maka adalah orang yang cetek imannya akan berpaling tadah menjadi kufur kembali. Dan memang betul sungguh tuan-puan, betul sungguh setelah Nabi menceritakan kisah Isra' dan Mi'raj, nyata mereka yang rapuh imannya mulai berpaling tadah, tidak lagi beriman dengan ajaran Islam kerana terlampau pelik ajaran Islam itu pada hemat mereka. Selama ni Muhammad mendakwa, dia menerima wahyu, okeylah aku berterima lagi lah pandangan tersebut. Muhammad bercakap tentang syurga neraka, okeylah aku berterima lagi lah pandangan tersebut. Tapi sampai ke pihak Muhammad sendiri mendakwa dia naik ke langit, pergi melawat syurga, pergi melawat neraka, bertemu dengan Allah. Amboi, ni melampau sakan ni. Sebab itulah Allah Azza wa Jalla menyebut pada ayat yang lain, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan tidaklah apa yang kami perlihatkan kepada kamu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu melainkan sebahagian menjadi fitnah kepada manusia yang berada di Mekah itu sendiri, menyebabkan kecoh suasana di Mekah pada masa itu. Ada yang berpaling tadah, maknanya kembali kepada kekufuran. Namun tak kurang pula ada yang semakin imannya kental. Abu Bakar As-Siddiq bila ditala akan cerita Isra' dan Mi'raj oleh Abu Jahal kepada Abu Bakar, dengan harapan Abu Jahal, Abu Bakar pun akan melencong kufur. Tiba-tiba Abu Bakar kata apa? La usaddiquhu walau ablagha min zalik. Wahai Abu Jahal, kalau betul lah ini cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kata Isra' Mi'raj. Hak pelik daripada Isra' Mi'raj tu pun aku percaya lagi. Tu dia, diberinya paku keras kepada Abu Jahal. Yang akhir sekali apa dia? Yang akhir sekali menyaksikan keimanan yang ada pada Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq yang membenarkan ajaran Nabi. Sehingga Abu Bakar kental dengan keimanannya. Lawuzina iman Abu Bakar
ma'a iman ahli Madinah la thaqala iman Abu Bakar. Jika sekiranya ditimbang iman Abu Bakar seorang sahaja dengan iman seluruh ahli Madinah, la thaqala iman Abu Bakar. Nescaya berat lagilah iman Abu Bakar banding dengan iman seluruh ahli sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa yang berlaku ialah kekecohan berlaku di Mekah. Ada yang mulai berpaling tadah, ada yang confused, ada yang beriman. Kemudian kecoh-kecoh itu berlaku. Maka sesuai dengan suasana kelam kelibuk yang berlaku di Mekah sebagai respon daripada cerita Isra dan Mi'raj, akhir sekali Allah keluarkan kenyataan dalam Al-Quranul Karim, As-Sami'ul Basir. Allah itu maha mendengar, Al-Basir, Allah itu maha melihat. Maknanya begini, Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, wahai Muhammad, kamu jangan fikir aku tak dengar tu kecoh-kecoh yang berlaku kat Mekah tu. Ada di kalangan umat kamu yang cetek iman, bangkang kamu. Ada di kalangan sahabat kamu yang kuat iman macam Abu Bakar, sokong kamu. Aku dengar tu. Yang pro kamu pun aku dengar, yang kontra kamu pun aku dengar. As-Sami, aku ni maha mendengar. Al-Basir, ingat aku juga wahai Muhammad maha melihat tu. Aku lihat bagaimana bersungguhnya Abu Jahal konon-kononnya kumpul masyarakat di Mekah nak dengar Isra Mi'raj, tapi dia tak betul niat tu. Aku melihat sendiri bagaimana ada di kalangan mereka yang cetek iman kembali kepada kekufuran. Dik pelik cerita Isra Mi'raj. Al-Basir aku dengar tu. Aku melihat sendiri bagaimana Abu Bakar makin kental imannya. Al-Basir aku melihat tu. Jadi background inilah, latar belakang inilah yang disebut sebagai kemunasabahan yang berlaku inilah. Maka secocok dan sewajarnya Allah guna perkataan As-Sami'ul Basir. Cerita Isra dan Mi'raj pelik, maka kecoh-kecoh yang berlaku di Mekah pun pelik, dan adengan-adengan yang berlaku di Mekah pun bagai-bagai. Tapi ingat Muhammad, aku ni Allah As-Sami, dengar belaka tu sembang-sembang kat bawah tu. Al-Basir, tengok belaka tu apa yang berlaku kat bawah tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itulah hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita akan lebih mudah untuk memahami Al-Quranul Karim, bahkan memahami Asma'ul Husna apabila kita direct mengkaji Al-Quran. Kita dibimbing memahami Asma'ul Husna dengan kajian Al-Quran, dan kita bersama dengan guru-guru yang insya-Allah ada memiliki keupayaan dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu sastra bahasa Arab, dalam ilmu ulumul Quran. Maka disiplin-disiplin ini menjadikan kita insya-Allah biiznillah akan jadi mantap. Tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, untuk maklumat hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Ustaz membawa jemaah daripada Malaysia ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, baru saja selesai ceritanya. Alhamdulillah kami dah sampai ke Malaysia dengan selamat dan aman. Apa yang berlaku ialah Ustaz nak bercakap dengan pengalaman tuan-puan, dan pengalaman ini bukan sahaja pada diri Ustaz tetapi pada mereka yang Ustaz bawa jemaah-jemaah, iaitu pergi ke Mekah, emosinya berbeza, nikmatnya berbeza, rasa barakahnya berbeza. Pergi ke Madinah, emosinya berbeza, rasa nikmatnya berbeza, rasa barakahnya berbeza. Pergi solat di Masjidil Aqsa, rasa emosinya berbeza, imannya berbeza, suasananya berbeza. Yang paling penting, kesemuanya ada nilai barakah. Yang paling penting, semuanya ada nilai emosi yang sangat menenangkan. Berlakunya spiritual happiness. Terutama sekali kalau kita pergi ke Masjidil Aqsa tuan-puan. Pertama sekali kita kena ingat ya, Masjidil Aqsa lokasinya di mana? Di Palestin. Dan di Palestin lah tempat paling ramai terkumpulnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Paling tidak confirm 124 nabi, 124,000 para nabi dan para rasul pernah menziarahi Masjidil Aqsa.
Saya ulang soal sekali lagi. 124,000 para nabi dan para rasul pernah sampai ke Baitul Maqdis, pernah sampai berada di Masjid Aqsa. Bila tu Ustaz? Setidak-tidaknya ketika malam Isra' dan Mi'raj. Ketika malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW di Masjid Aqsa yang disebut dalam matan hadis, Rasulullah SAW salat bersama dengan 124,000 para nabi dan para rasul di Masjid Aqsa yang mana Nabi menjadi imamnya. Maknanya, Masya Allah, Tabarakallah, tempat yang sangat berkat tuan-puan, tempat yang sangat mustajab, tempat yang sangat menenangkan. Dan sebab itulah hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita daripada Masjidil Haram, daripada hotel, nak pergi ke Masjidil Haram dekat je, 50 meter, 100 meter, paling jauh pun 150 meter. Samalah juga keadaannya kita di Masjid Nabawi, daripada hotel ke Masjid Nabawi dekat pun, bukan 100 meter, 150 meter. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, daripada hotel nak masuk ke kompleks Masjid Aqsa, kemudian nak pergi solat ke Masjid Aqsa, sama ada Masjid Qibli ke, Dome of the Rock ke, ya Allah ya Tuhanku, tak kurang daripada 600 ke 700 meter. Maknanya 700 meter pergi, 700 meter balik, 1 kilometer lebih. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, bukan sekadar ustaz yang merasakan, tapi jemaah-jemaah yang ustaz bawa juga merasakan. Merasa apa? Tak penat lah ustaz. Rasa Masya Allah, santai seronok sampai-sampai ke masjid. Santai seronok sampai balik sampai ke hotel. Terasa tu seronok, terasa excited, menenangkan. Jadi ini adalah suasana keberkatan yang berlaku pada Masjidil Aqsa. Baik, tak apalah. Okey ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kembalilah semula kepada cerita 5 tadi. Jadi 5 ni apa dia? Kelebihan kita mengetahui Allah yang bersifat As-Sami'. Pertama, kaitan dengan makbulnya doa. Kaitan dengan makbulnya doa. Ini akidah kita. Bila kita yakin Allah itu bersifat As-Sami', Allah itu maha mendengar, Allah Ta'ala bukan sekadar maha mendengar, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membentangkan agenda Allah kepada kita selepas mendengarnya. Dan agenda yang paling besar ialah Allah menyambut doa kita, Allah memustajabkan doa kita, Allah mencipta roadmap untuk menyampaikan doa kita itu kepada realiti mustajabnya. Wahai Allah, anugerahlah kepadaku zuriat yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Allah mendengar, As-Sami', Allah maha mendengar. Wajib kita yakin. Kemudian Allah akan mencipta roadmap untuk anak-anak kita itu kepada mustajab doa menjadi anak yang soleh dan salihah. Bermula dengan Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita. Tahu-tahu anak kita ni semakin hari semakin soleh lah, semakin hari semakin baik lah. Kemudian Allah bukakan hati, penerang hati. Allah permudahkan anak kita belajar adab dan akhlak. Allah jadikan anak-anak kita ni hidup sejuk mata memandang. Itu semua adalah proses hasil daripada As-Sami'. Allah mencipta roadmap. Jadi, mana bukti tuan-tuan dan puan-puan? Ini sebagai contoh yang saya bawa tadi dan sebagai contoh-contoh yang lain ya. Tuan-puan, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami,
terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-puan, ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Allah Ibrahim berdoa dan juga Ismail anaknya berdoa, wahai Allah, terimalah akan ibadah kami setelah mana kami mendirikan Kaabah Baitullahil Haram ini. Maka Allah menjawab, maka Nabi Ibrahim mengatakan, innaka antas sami'ul alim, engkau wahai Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi apa yang jelas di sini ialah pertama sekali memberikan keyakinan bahawa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha al-alim, maha mengetahui. Apa maksud mengetahui? Mengetahui akan kesungguhan Ibrahim dan Ismail mendirikan Baitullahil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-puan, masjid pertama yang dibina dalam Islam ialah Baitullah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian masjid kedua yang dibina di atas muka bumi ini selepas Baitullahil Haram ialah Masjidil Aqsa, juga oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang berpindah daripada Mekah ke Palestin. Berapa tempoh jarak masa antara dua pembinaan masjid itu? Iaitulah 40 tahun. Masya Allah, maknanya kalau kita pergi ke Mekah, kita rasa lamanya bangunan kota Kaabah Baitullahil Haram, maka bila kita pergi ke Palestin, maka kompleks Masjid Aqsa itu telah pun diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebegitu lama, sezaman dengan Kaabah Baitullahil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang jelas, kita nak fokuskan lagi bahawa tuan-puan, bila kita berdoa kepada Allah, satu keyakinan yang mesti kita tanam dalam diri kita, apa dia? Allah itu bersifat As-Sami', Allah itu maha mendengar, Al-Alim, Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, cantik sangat-sangat, comel sangat-sangat. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan tiba masa nak berdoa kepada Allah, ayuh lantun-lantunkanlah Asmaul Husna, antara lain cuba selit Asmaul Husna As-Sami'. Supaya apa? Supaya kita ni tidak berdoa dengan tangan kosong. Tahu-tahu angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku, matikanlah aku dengan Islam, wahai Allah, panjangkanlah usia aku dalam keadaan sihat afiat, beribadah kepada Engkau. Itu namanya berdoa dengan tangan kosong. Now kita berdoa dengan kita muqaddimahkan dengan melantun-lantun Asmaul Husna. Ya Allah ya Sami', wahai Allah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah ya Basir, Tuhan yang maha melihat. Dengarlah rintihan dan doa aku ini yang aku luah kepada Engkau, wahai Allah. Rintihannya yang berbunyi, wahai Allah, matikanlah aku husnul khatimah. Wahai Allah, jauhilah aku daripada mati su'ul khatimah. Wahai Allah, anugerah kepadaku rezeki, sihat tubuh badan rezeki, hati tenang rezeki, dapat hidayah rezeki, dan jauhilah aku daripada sebarang kemudaratan, wahai Allah. Engkau kan Tuhan yang bersifat As-Sami', yang maha mendengar, maka dengarlah rintihan dan luahan jeritan batin aku ini, wahai Allah. Kamu kan Tuhan yang bersifat Al-Basir, yang maha melihat, lihatlah keadaan aku ini, tolong perbaiki dan pindahlah kepada suasana lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan, Masya Allah, berdoa dengan melantun-lantunkan Asmaul Husna itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepatah hadis, idza du'iya ujiba. Apabila orang itu berdoa dengan doa tersebut, maknanya kita lah, ujiba, akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi ini benefit, kelebihan, keutamaan kita apabila kita belajar Asmaul Husna. Tuan-tuan dan puan-puan,
Untuk pagi ni sepada tu sajalah dulu yang dapat Ustaz sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ada berapa lagi kita ni? Ustaz katakan ada 5 kan? Ustaz kata ada 5 kelebihan dan manfaat kita mengetahui akan Asma'ul Husna Allah yang bersifat As-Sami' kaitan dengan makbul doa. Jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu insya-Allah kita akan sambung pada seterusnya. Jadi itulah harapan daripada Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita menjadi orang-orang yang setia dengan Allah Azza wa Jalla, ahli tauhid, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita menutup majlis ilmu ini dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran,
dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.